Nanti gambar tu jangan lupa. Lagi satu. Okey. Nanti gambar tu jangan lupa buat apa ni? Pergi cuci. Lepas tu print kecil. Buat kalung, buat loket. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Sebenarnya saya sangat-sangat bersemangat hari ini sebab selepas 18 hari bulan 3, hari pertama kita dikurung di dalam rumah. Lepas tu terus jadi apa? Lepas tu PKPB bersyarat. Lepas tu PKPP ya. Pikir pipi. PKPP. Dan hari ini alhamdulillah kita dapat bersama-sama balik. Betul tak? Dan yang paling best sekali dari Johor. Mana dari Johor? Bersepak. Dari Johor, angkatlah tangan dari Johor. Hani gitu. Okey. Dari Johor. Dari Melaka. Ada dari Melaka. Nampak tu. Asam pedas bawa tak? Dari Negeri Sembilan. Bahau dah ada McD tau. Dekat Bahau sekarang dah ada McD. Baru buat. Starbucks coming soon dia kata. Dari Ipoh. Orang Ipoh. Hai. Dari Kuantan. Orang Kuantan tadi dia lambat sampai sikit tau tadi. Abang tanya dia kenapa. Dia kata daddy dengan mami beromen sambil bawa kereta. Kurang ajar. Kurang ajar. Bawa kereta tangan macam tu. Dari Kuala Lumpur. Selangor bukan KL ke? Selangor tadi abang baru tengok dalam berita air dah mula naik. Jadi hati-hati orang yang duduk dekat sebelah Kelang sana kan, hati-hati. Sebab air dah mula naik. Air fenomena air pasang dipanggil. Okey. Siapa lapar? Saya pun lagi lapar. Sebab pagi tadi tak sempat makan. Jadi tadi nak makan tak boleh, takut perut terlampau kenyang nanti kan dia jadi apa? Lemak ni. Ini belum makan. Lepas makan je. Okey, jangan kita lupakan. Okey, jadi nama saya Ismail bin Kasim, umur saya 26 tahun. Dia kena sambil dia, tak boleh fikir-fikir. Okay, first kali saya nak ucapkan terima kasih kepada Elkan Global sebab dengan Elkan Global kali ini kita dapat bersatu daripada semua daerah, semua negeri. Kita bersatu dekat sini untuk kita membina kehidupan kita selepas pandemik COVID-19 ni. Betul tak? Betul. Topik yang pertama disampaikan oleh siapa? Gita Graman. Macam mana keadaan ekonomi sekarang? Sebenarnya kalau kita nak tahu, kalau awak nak tahu ramai dekat luar sana dan mungkin ada sikit-sikit kat dalam ni yang mengalami masalah ekonomi yang sangat meruncing. Betul tak? Betul. Dalam ni abang harap tak ada lah. Tapi kalau ada, awak fokus betul-betul. Mungkin hari ni menjadi titik permulaan perubahan dalam kehidupan awak. Boleh? Boleh. Okey. Dan terima kasih kepada Elkan Global. Terima kasih kepada Semangat Angsa Laut. Sebab Angsa Laut lah kita bersatu hari ini. Kita datang daripada berbagai latar belakang. Ada dispatch, ada cleaner, ada kerani, ada pegawai, ada manager bank. Betul tak? Lawyer pun ada dalam ni, doktor pun ada dalam ni. Kan? Dan kita bersatu dekat sini dengan semangat Angsa Laut. Okey? Dan terima kasih kepada saya punya mentor saya itu Mr. Francis Chia dan Mr. Bising. Tepukan untuk mereka. Dan barisan-barisan mentor yang sentiasa bersama dengan saya, dengan Kak Kodi, iaitu Presiden Alisa dan Syarul. Tepukan untuk Presiden Alisa dan Syarul. Dan Hatta Sida.
Dan juga Abang Yong dan Kak Sheila. Ini kita punya yang mana belum kenal kita punya senior mentor. Ini awak kenal lah sini kita punya senior mentor. Okey? Dan ini CEO Elkan Global, Mr. Falco. Terima kasih. Thank you, Mr. Dia cakap Melayu kan tak faham. Dan kita punya Associate VP iaitu Miss Anna Wong. Semua kenal kan? Semua kenal? Glamour juga dia. Dan tu aku minta gambar baru, dia tak nak. Dia nak gambar ni juga. Kita punya Mr. Abang Nazri belakang sana tu. Beliau orang yang bersungguh-sungguh berkobar-kobar untuk menjayakan event hari ini. Kan, tepukan gemuruh untuk Abang Nazri. Right. Ini kalau lupa. Ini kalau lupa tidur luar ni. Okey. Dan sebenarnya Kak Kodi ni dia yang membuka minda saya, bukan baju Dia membuka minda saya untuk buat bisnes ni. Dulu masa mula-mula buat bisnes ni, orang lelaki biasalah, orang lelaki ni kan, dia nak bahagian yang senang je. Bahagian yang susah memang bagi kat perempuan lah. Jadi Kak Kodi ni dia yang mulakan bisnes ni. Selepas setahun dia buat, barulah saya masuk. Selepas dah ada, masa belum ada, memang orang lelaki macam tu. Jadi pada awak perempuan-perempuan ni bersabar. Satu hari nanti suami awak akan ikut, akan membantu awak juga. Okey, macam Abang Syarul juga. Abang Syarul pun sama juga keadaan dia. Saya dengan dulu sama aje. Kak Alisa dengan Kak Kodi pergi mana-mana, saya dengan Mas Syarul memang tapi bila dapat duit, kita orang pertama masuk kedai kereta. Nampak tak? Jadi kena bersabar Alright, terima kasih darling, I love you. Alright. Okay, first kali gelak-gelak juga. Hari ni kita datang bukan nak gelak. Hari ni kita datang, kita nak belajar macam mana kita nak buat duit. Betul tak? Okey, jadi sebelum kita nak buat duit, kita dah dengar tadi daripada Victor macam mana krisis kehidupan keadaan sekarang ni kan, betul tak? Lepas tu kita dengar daripada Kak Arisa, speaker kedua, iaitu macam mana platform begitu penting untuk kita menentukan kejayaan kita. Kadang-kadang kita dah bersungguh-sungguh, kita bertindak, dah bersemangat, kita berkorban macam-macam, tapi platform salah. Boleh tak? Tak jadi juga. Okey, tak jadi juga. Okey, sebab platform sangat penting. Kalau platform kita salah, kita akan duduk dekat tempat yang salah. Okey, macam Lee Ka-shing. Semalam masa saya nak buat topik ni, saya explore sikit Lee Ka-shing punya background. Lee Ka-shing ni tahu tak siapa? Tak kenal Dia tycoon Hong Kong. Dia sangat berjaya, dia multi-billionaire dekat China sekarang ni. Dia tengok tu dekat dia punya first kali. Lee was born into a poor family. Dia dilahirkan dalam keluarga yang miskin. Kita dilahirkan daripada keluarga yang miskin, kita tak salah. Sebab kita tak ada pilihan. Mana boleh kau pilih pun nak keluar daripada orang kaya je. Betul tak? Kita tak ada pilihan. Jadi sama juga macam Lee pun tak ada pilihan. Dia lahir daripada keluarga miskin. Okey? Dan dia bekerja dekat dia kerja sebagai salesman. Okey, sebagai salesman dekat plastic company. Platform, betul tak? Plastic company itu adalah platform. Tapi dekat plastic company, dia bukan jadi multi-billionaire dekat plastic company. Dia jadi multi-billionaire kan selepas dia dapat pengalaman bekerja di plastic company. Dia dapat pengalaman dekat sana, baru dia buat dia punya empire business. Nampak tak? Okey, dekat sini apa yang kita kena belajar? Dapatkan pengalaman. Ramai orang yang berjaya kerana dia ada pengalaman dan ilmu. Okey, kejap lagi abang akan cerita, kita akan explore. Okey, kejap lagi kita akan explore. Dia kata apa? Lee Ka-shing. Ni yang paling penting.
Yang tadi itu kurang penting sangat. Ini yang paling penting. Bila kita ternampak peluang, terus mulakan sebelum orang lain bermula. Sebab bila orang lain bermula, kita dah berjaya. Bila orang lain berjaya, kita dah kaya raya. Sebab tu kalau kadang-kadang kan, orang yang nak mulakan ni, tapi nantilah. Banyak fikir. Dia banyak fikir daripada buat. Dia fikir, hari pun dah petang. Dia fikir, masa dia fikir tu dah sampai ujung bulan, nak kena bayar rumah, nak bayar kereta. Dia masih lagi berfikir. Lepas tu dia buat apa? Dia ambil jalan mudah. Long, boleh pinjam 300 tak? Kereta aku sangkut dah. Siapa pernah dapat WhatsApp macam tu? Tu saya kata, awak, saya lagi bertalu-talu. Lagi-lagi nak raya. Seminggu lagi nak raya, saya punya handphone WhatsApp tu saya malas nak buka. Kenapa? Sebab orang yang berfikir-fikir tadi, kan, dia masih lagi berfikir. Raya tahun depan dia masih fikir lagi. Pelik tak? Pelik kan? Sebab tu Lee Ka-shing kata, nampak peluang. Hari ni awak nampak peluang. Victor dah cerita krisis keadaan sekarang, dan Kak Arissa dah cerita platform dia sekarang kan, dan awak dah nampak peluang. Baik tak? Ni tak melata. Bila awak nampak peluang, awak kena awak bermula terus. Jumpa orang yang bawa awak tadi, lepas ni, habis ni, jumpa orang yang bawa awak, awak minta fahamkan lagi apa peluang yang terhidang ni. Mungkin hari ni kalau awak bagi peluang pada diri awak, insya-Allah kita tak tahu, mungkin hari ni jadi turning point dalam kehidupan awak. Betul tak? Alright. So, sebelum dia jadi turning point, saya nak bagi satu cerita dulu. Siapa nak jadi tikus? Semua tak nak jadi tikus. Kau geli tikus kan? Semua geli tikus kan? Okey. Saya nak cerita sikit. Aduh, lapar. Saya nak cerita sikit pasal tikus. Lapar betul. Saya nak cerita sikit pasal tikus. Nak dengar tak? Ada orang dah dengar dah cerita ni, kan? Okey. Tikus ni, dia selalu kena kejar dengan siapa? Kucing. Anjing. Kucing ni, tikus ni dia selalu kena kejar dengan kucing. Sebab kucing dia memang suka kejar tikus. Sebab tu tikus selalu kena kejar dengan kucing. Faham tak? Faham kan? Okey, jadi setiap hari tikus ni kena lari sebab kena kejar dengan kucing. Sampai satu hari tu dia sangat penat dah. Dia pening, dia kata, kenapalah kucing ni asyik kejar aku? Tak ada benda lain ke dia nak kejar? Jadi satu hari tu tikus ni berfikir, aku nak kena jumpa. Satu hari dia fikir, dia pergi jumpa seorang magician. Okey, magician tahu kan? Okey, magician, dia pergi jumpa magician. Dia cakap, "Encik magician, saya boleh tak tukar saya jadi benda lain? Sebab saya jadi tikus ni, kucing hari-hari kejar saya. Saya dah penat. Boleh tak?" Magician cakap, "Boleh, kau nak tukar jadi apa? Aku boleh tukar kau sekarang." So dia fikir. Saya nak jadi anjing. Sebab dia fikir kenapa dia nak jadi anjing. Sebab kalau jadi anjing, kucing dah tak berani kejar. Betul tak? So okey, magician kata, "Okey, aku tukar kau jadi anjing." Dia pun bagi mentera dia, zam, tikus tu bertukar jadi anjing. Bila jadi anjing, kan, dia kena kejar pula dengan orang. Dia kena kejar pula dengan orang. Hari-hari orang balik sekolah, baling batu. Orang balik kerja, baling batu. Kejar dia, baling dengan kasut, baling dengan kayu, kan. Akhirnya dia give up. Bila dia penat, dia jumpa balik magician. "Magician, saya rasa tak boleh lah jadi anjing. Sebab orang pula kejar saya. Hari-hari orang kejar saya, baling dengan batu, baling dengan kayu, kan." Akhirnya magician tanya dia, "So kau nak jadi apa sekarang?" Dia fikir, "Saya nak jadi singa," dia kata. Sebab singa raja rimba, kan. So dia kata masuk dalam hutan, tak payah
tak ada orang kacau dia, tak ada orang berani kacau dia kan. Okey. Jadi bila magician tu kata okey lah, tukar hati kau, dia pun bagi mentera, pam, jadi singa. So dia pergi, dah jadi singa, dia pergilah masuk hutan. Sampai dalam hutan, setiap pagi dia dengar bunyi senapan patah orang menembak. So setiap pagi dia kena lari. Setiap pagi dia kena lari supaya dia tak kena tembak. Pemburu tembak dia kan. Okey. Last kali dia dah pening kan, dia pergi jumpa magician. Dia tanya magician, aku tak tahu aku nak jadi apa. Kau ada idea tak aku nak jadi apa? Nak tahu tak apa magician tu cakap? Engkau ni, aku tukar kau jadi apa pun tak guna, sebab hati kau hati tikus. Aku tukar kau jadi apa pun tak jadi. Sebab apa? Hati kau tetap jadi hati tikus. Nampak tak? Okey, so moral dia, adik-adik, abang-abang, ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang ada di sini, aku tahu kau orang rindu tu. Moral dia satu je. Untuk kita nak berjaya, kita jangan jadi hati tikus. Kalau kita jadi hati tikus, macam itulah keadaan dia. Kita jumpa siapa pun, kita jumpa prospek dekat rumah dia pun, kita yang kena balik. Kita rasa kita yang kecil. Kita pergi jumpa prospek dekat dekat kedai mamak, kita juga kita. Sebab apa? Sebab hati kita hati kecil, hati tikus. So hati jangan jadi hati tikus. Alright, cerita tak boleh panjang, masa makin berlalu. Okey. So hari ni kita datang sini sebagai seorang brand ambassador. Brand ambassador adalah duta jenama dalam bahasa Jawa dia. Okey, apa mentaliti yang kita perlu ada dalam sebagai seorang ambassador? Okey, sebagai seorang ambassador di Elken Global, okey, kita kena tahu apa itu Elken. Ini mentaliti yang kita perlu ada. Bila kita masukkan benda ni dalam diri kita, dia akan jadi apa tahu? Kita akan suka dengan bisnes kita. Abang bukan suruh kau tidur dekat sini 24 jam tak balik-balik. Sayang Elken, sayang juga, tapi janganlah tidur sini, kat bawah ni kan kena halau dengan guard kan. Kita kena love apa yang kita buat. You do what you love. You love what you do, and you do what you love. Faham tak? Ini maksud dia. Okey? Kita bukan nak suruh awak sayang-sayang sangat Elken sangat, bukan. Kita nak sayang awak, kita nak awak sayang awak punya kerjaya. Kita jadikan Elken buat bisnes ni sebagai kita punya kerjaya. Macam saya dengan Kak Kodi, Kak Alisa dengan Abang Syarul, Victor dengan Erna. Kita orang jadikan kerjaya. Kita orang dah memang full time kat sini. Kan? Kita tak risau. Sebab macam mana? Sebab kenapa? Sebab kita love, kita suka apa yang kita buat. Akhirnya kita buat apa yang kita suka. Jadi untuk merealisasikan impian kita, kita mesti bersedia dengan pemikiran yang sedemikian. Love what you do, do what you love. Okay, jadi Elken adalah kerjaya yang membina pasukan. Buat bisnes ni, awak kena tahu satu je. Kita kena bina kita punya tim. Jangan buat seorang-seorang. Kalau awak buat seorang-seorang, kan, awak akan penat, nanti awak akan apa tadi? Awak akan ke laut yang dalam. Sebab kalau kita buat seorang-seorang, bermakna kita tak collaborate dengan mana-mana kita punya dengan orang bawah kita tak bekerjasama dengan mentor kita, tak kerjasama kan. Akhirnya kita buat seorang dan akhirnya awak akan tenggelam dalam lautan yang sangat-sangat dalam. Sebab bisnes ni dia memang kita kena membina kita punya tim. Memang kita kena membina kita punya tim. Okey, macam mana nak membina tim? Awak kena belajar. Tak ada pilihan. Tadi Kak Alisa ada cakap, orang yang dah berjaya pun dia masih datang belajar lagi. Dia cari lagi ilmu macam mana nak dia bukan tamak atau orang macam ni, bukan tamak. Sebab kita hidup, kita berjumpa dengan bermacam-macam perkara. Dalam satu hari, berapa perkara yang kita hadapi. Betul tak? Nak masak, alamak garam habis. Dah masuk garam, alamak gula pula tak ada. Itu semua cabaran.
Jadi kita kena tahu macam mana nak handle. Okey, nak handle dia hanya dengan pengalaman dan ilmu. Itu Lee Ka-shing kata. Okey, jadi impian kena memilih dengan tepat. Platform mana awak nak pilih, awak kena pilih dengan tepat. Jangan buat mistake yang merugikan. Jangan buat kesilapan yang merugikan. Nampak tak? Okey, sebab kalau awak buat mistake yang merugikan, awak balik dengan tangan kosong. Percayalah abang cakap, abang dah nampak depan mata abang ramai yang balik dengan tangan kosong. Bila balik dengan tangan kosong, dia mula menyalahkan sana sini. Okey, untuk orang yang nak memulakan bisnes ni, awak dah buat langkah pertama awak, datang dekat tempat yang betul, dekat pada masa yang tepat, bersama orang yang tepat sekali. Jadi jangan fikir banyak-banyak, lepas ni terus jumpa orang yang bawa awak, terus tanya macam mana nak start. Boleh tak? Boleh. Okey. Jadi Elkan Global adalah sebuah syarikat yang berjaya. Kenapa berjaya? Elkan ditubuhkan pada tahun 1995. Abang tahu ramai yang belum lahir masa tahun 1995. Okey. Daripada tahun 1995 sampai tahun 2020 sekarang dah berapa tahun dah Elkan? 25 tahun. Elkan dah melalui berbagai-bagai fasa. Kampus syarikat yang berpengalaman adalah syarikat yang dah bertahan lama. Dia bertahan lama dan dia dah macam-macam ombak dah dia tempuh. Jadi rugi kalau kita nampak dia kata rugi kalau tidak menyertai. Kalau kita tak, sebab kalau kita dekat luar sana macam-macam company ada lah. Betul tak? Tapi 2 tahun hilang, 3 tahun hilang, 4 tahun hilang. Kan? Saya terus terang saya beritahu, saya memang tak suka. Daripada dulu lagi, daripada saya bekerja, saya tak pernah suka bisnes yang macam ni. Bisnes yang dipanggil sebagai macam MLM lah, networking business. Saya memang paling benci. Kenapa? Sebab setahu saya, semua company MLM, company networking, dia tak bertahan lama. Pada saya, semua scammer. Tapi bila Kak Kodi mulakan bisnes ni, saya mula perhati, saya mula tengok. Saya tengok daripada bulan ke bulan, saya tengok kan. Saya tengok, wah, okey juga ni. So selepas beberapa bulan, saya baru mula mengkaji. Selepas saya memerhati, saya mengkaji. Bila saya mengkaji, saya nampak ada banyak perkara yang saya nampak. Termasuk yang awak nampak hari ni, yang apa yang Vita cerita, apa yang Kak Alisa cerita, itulah yang saya nampak. Akhirnya Alhamdulillah, saya buat betul-betul, saya tutup 3 company saya. Masa tahun 2012 saya tutup, saya terus buat full time dekat sini. Sebab dekat sini ada lombong emas. Awak ambil lah semampu awak yang awak nak. Okey? Jadi tu seberapa banyak yang awak dapat tergantung pada seberapa besar keupayaan. Keupayaan yang dimasukkan ni adalah cara awak bertindak. Kalau awak bertindak perlahan lah. Kalau awak bertindak pantaslah awak dapat. Nampak tak? Lagi banyak awak bertindak, lagi besar awak akan dapat dia punya hasil. Dah mengantuk belum? Betul ke? Aku tengok ada orang yang Jadi ia boleh dikatakan sebagai platform yang responsif. Cuma kita kena ada impian dulu. Kita kena tahu apa yang kita nak. Abang tahu, awak tahu apa yang awak nak. Abang tak perlu rungkaikan sekarang dekat sini. Abang tahu apa yang awak nak. Awak nak duit. Datang sini nak tengok Abang Mael ke? Nak buat apa? Kau masuk Instagram, muka aku pun tak laku. Faham tak? Kau datang sini, kita datang sini nak duit. Kan? Kita nak ubah kehidupan kita. Kan? Jadi semua abang saya ramai yang semua dah jadi BA. Ada yang beberapa orang yang belum jadi BA. Okey? Lepas ni isi borang jadi brand ambassador. Dan bagaimana hendak berjaya untuk mendapatkan lebih banyak faedah, ada 3 step. Okey, step yang pertama, mencari dan menambah ilmu pengetahuan. Ini yang paling penting. Okey? Ada orang dia nak berjaya tapi dia malas datang belajar. Dia nak berjaya tapi dia malas nak tempuh
cabaran. Yang paling crucial sekali, saya cakap terus terang, saya kadang-kadang saya sendiri rasa macam tak faham dengan beberapa manusia. Orang tu tak ada dalam ni lah, okey, orang luar sana. Dia nak berjaya, dia nak duit sampai menangis-nangis sebab tak dapat tolong mak dia, sebab kereta tak bayar beberapa bulan. Dia nak duit tapi dia malas nak datang belajar. Saya tak faham. Awak buat bisnes, kalau awak malas nak datang belajar, macam mana awak nak buat? Macam mana awak nak buat? Sebab awak tak tahu apa yang awak buat. Faham tak? Jadi awak kena datang belajar. Kita sekolah dulu daripada Isnin sampai hari Jumaat, setiap hari kita datang. Betul tak Cikgu Bazura? Setiap hari Isnin datang sekolah, hari Selasa datang sekolah, hari Rabu datang, Khamis datang, Jumaat datang, hari Sabtu pergi tuition, hari Ahad mengaji lagi. Tapi apa jadi dekat kita? Kita sendiri boleh tahu apa jadi dekat kita, betul tak? Hari-hari pergi sekolah tu. Dekat sini kita buat bisnes ni, seminggu sekali je, hari Rabu datang sini belajar. Kita bukan suruh awak datang hari-hari kat sini. Kita pun tak nak awak datang hari-hari dekat sini. Tapi kita nak awak datang hari Rabu saja. Di KL hari Rabu, di JB hari Isnin, betul tak ni? Hari Isnin. Di Kuantan hari Jumaat. Di Ipoh belum ada hari hujan. Di Ipoh belum lagi. Okey, seminggu sekali je kita datang belajar. InsyaAllah abang beritahu awak semua kan, orang yang ada ilmu pengetahuan yang banyak, dia boleh buat, dia akan jadi orang yang kreatif. Bila dia kreatif, dia boleh buat macam-macam. Dia tahu macam mana nak buat. Ada masalah macam ni, dia tahu apa nak buat. Bila datang macam ni, apa nak buat. Nampak tak? Itu orang yang ada ilmu. Okey? Dan ilmu pengetahuan adalah anda perlu mengetahui segala-galanya. Kita nak buat bisnes, kita kena tahu. Kita nak buat bisnes, kita kena tahu kita tak ada pilihan. Kita nak buat bisnes, kita kena tahu kita tak ada pilihan. Kita nak buat bisnes, kita kena tahu kita tak ada pilihan. Berapa kali abang repeat? Memang kita tak ada pilihan. Saya juga tak ada pilihan. Saya nak buat bisnes. Masa bisnes saya lingkup dulu 10 tahun yang lepas. Kenapa? Sebab saya tak ada ilmu. Saya buat bisnes ikut kehendak pemikiran saya. Mana boleh? Nampak tak? Jadi bila kita buat bisnes dan kita ada ilmu, bermakna kita hormat pilihan kita. Kita hormat diri kita sendiri. Awak bukan nak kena hormat mentor awak ke, tak perlu. Awak hormat diri awak sendiri dulu. Faham kan? Okey. Dan pelan ganjaran. Untuk nak buat bisnes ni, kita kena tahu ada 6 pelan ganjaran gaya hidup dan kewangan. Saya tak boleh nak detailkan sangat, tapi ada 6. Macam mana bonus yang awak boleh dapat daripada untung runcit, daripada welcome bonus, daripada pasukan team bonus, daripada matching bonus, daripada tabung kereta dan tabung rumah. Nak tak? Awak tahu tak? Kejap lagi saya cerita tabung rumah dengan kereta. Ingatkan abang kan? Okey. Dan kita ada juga tabung Global Pool Bank. Business American daripada 45 buah negara yang Kak Alisa beritahu tadi, kan? Semua awak boleh dapat bonus daripada situ. Macam mana nak dapatkan? Kena belajar. Faham tak? Tapi sangat best, okey? Ni dia, saya nak tunjuk. Siapa nak pergi melancong macam ni? Awak tengok Kak Victor. Ni lapar ni pasal ni. Victor pun tunjuk gambar dia pergi bercuti. Kak Alisa pun pergi bercuti. Saya pun dengan Kak Kodi pun pergi bercuti. Betul tak? Tapi ini lifestyle. Ini gaya hidup yang kita nak. Tak adalah asyik bergambar dekat bahau je. Selfie asyik-asyik dekat mana? Senawang. Jauh sikit dia pergi Balok. Balok Kuantan. Nak tak? Ni dekat San Francisco.
Ni dekat Paris. Ni dekat Salzburg. Salzburg tahu tak kat mana? Austria. Tempat lahir Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger tu, ni kampung dia lah. Abang masa pergi ni cari dia tak jumpa. Ni dekat Barcelona. Ni dekat Hokkaido. Yang ni yang Victor. Ni tadi Victor cakap Liverpool kan. Kita dah sampai glory. Ini kau ingat ni apa ni, Gelora Bung Karno ke? Ini Old Trafford tau. Saya berniaga dulu, bertahun-tahun saya berniaga. Saya tak pernah mimpi dapat pergi Old Trafford. Sebenarnya saya dah pergi banyak stadium. Saya dah pergi Old Trafford, saya dah pergi Stamford Bridge, saya dah pergi Real Madrid apa? Santiago apa? Saya dah pergi Barcelona, saya dah pergi Fulham, saya dah pergi Wembley. Tapi kalau nak keluarkan gambar ni, masak saya nak cari balik gambar di gambar yang ada. Tapi saya cakap terus terang, ini untuk saya dan isteri saya. Ini untuk kenapa dia hilang? Ni untuk anak-anak. Yang paling best masa saya pergi umrah tahun lepas. Lain macam. Apa yang lain macam ni? Orang bohong. Kita sebenarnya ini yang kita nak sebenarnya. Sebab maksimum dalam kehidupan kita ada maksimumnya level kita ni kan. Sebenarnya kita pergi banyak-banyak negara. Saya dah pergi macam-macam negara. Ini yang paling best sekali. Awak pasanglah impian awak 2021, insya-Allah kerajaan Arab Saudi buka balik kan. Kerajaan Malaysia pun buka balik, kita dah boleh fly pergi ke umrah. Kan? Dan yang paling penting, dapat bawa anak-anak berjalan. Bawa dia orang pergi London, bawa dia orang pergi Tokyo. Masa ni pergi Tokyo dengan keluarga Kak Lisa. Jangan ambil gambar, jangan post sebab Kak Kodi tak pakai tudung masa ni. Okey? Lepas tu bawa dia pergi Korea. Ni bawa dia pergi Singapura jalan-jalan. Tak adalah asyik pergi Pulau Bangkut. Sekarang ni tak boleh buat apa lah, Langkawi lah. Betul tak? Langkawi ke, perhentian kecil ke kan. Tapi besok dah okey, boleh bawa dia orang pergi keluar negara. Nampak tak? Ni lifestyle yang kita nak. Okey? Pastikan ada perubahan dalam kehidupan kita. Sebesar-besar perubahan, sekecil-kecil perubahan, itulah perubahan untuk diri kita. Betul tak? Yang penting ada 2 biji BMW. Masa beli dulu 420,000. Ni 520i, ni 528i kereta Abang Syarul. Kan? Saya tunjuk ni, tak tahu tak kenapa, bukan sebab kereta ni. Sebab ni. Tu nampak tu. Dah habis bayar dia. Ada repossessor kereta tak sini? Sorry, kat ni dah habis bayar, awak tak boleh tarik. Awak tahu tak, kereta yang dah habis bayar, kereta yang paling best bawa kereta apa? Kereta habis bayar. Tak kisahlah dia main fee pun. Tapi ni BMW dah habis bayar. Kita orang bayar solid dengan duit bisnes ni. Yang mana kereta kena setengah sekarang ni ada orang yang kereta dia kena sorok tu, abang minta maaf. Tak boleh buat apa. Memang awak kena melalui proses tu. Saya juga dulu sebelum dah habis bayar ni, saya juga dulu sorokkan kereta saya. Saya kotor sorok kereta saya kat rumah Abang Syarul 3 bulan ke 2 bulan dah dengan kat basement. Abang Syarul saya cakap, "Bro, dekat satu tak apa." Tak nampak, dia orang nampak. Masuk ni bawah lagi. Belakang betul. Masa tu belum start lagi buat bisnes ni. Okey? Yang paling best sekali saya dapat belikan kereta untuk anak saya baru-baru ni. Toyota Yaris. Saya tanya dia belajar dekat Masa, baru graduate diploma dekat Masa.
Saya tanya dia, kawan-kawan dia yang sebaya dengan dia ada tak yang pakai kereta? Tak ada, dia kata dia seorang je. Lepas tu kawan-kawan Tisha kan, kawan-kawan Syah semua terperanjat sebab Syah bayar sendiri. Saya tak bayarkan. Saya bayarkan down payment je. Saya tolong dia bayar down payment. Itu pun 5,000 je saya tambah. Lain semua pakai duit dia sendiri. Nampak tak? Masa kita buat bisnes, saya beritahu dia. Dia nampak saya dengan Kak Kodi tak balik rumah kadang-kadang kan, buat bisnes kan. Tapi itu kita punya pengorbanan, tapi hasil dia. Jangan direnung betapa letihnya usaha. Apa lagi sambung dia? Korang tahu apa nak sambung? Lihatlah manisnya sebuah kejayaan. Tengok ni, Mona dengan Boy. Wow, yang paling baru. Ini lagi tangkap otak je tau ni. Ada kat bawah kereta dia. Bayangkan dia cakap dengan saya, bang, Boy tak pernah terfikir bang nak beli kereta dengan deposit 50,000. Dulu dia kerja Astro, Mona kerja Maybank. Kan, dapatlah Honda. Dia kata, aku ingat dulu aku pakai Honda dah best lah. Datang Elkan ni celaka, kecil kereta aku nampak dia. Ambil ubat dia kata kan. Tak apa, pasang impian. Build your dreams. Tak salah untuk kita bermimpi. Sebab dalam hidup kita, mimpi datang dua kali. Satu dalam minda kita, yang kedua menjadi reality. Nampak tak? Okey. Ni untuk Kak Kodi. Sebenarnya saya tak suka rumah ni. Sebab dia bersonau. Tahun depan insya-Allah pindah. Dia bersonau sebab dia orang ni, abang selalu duduk rumah, abang tak suka keluar, abang suka duduk rumah. Abang homesick. Sejak umur masuk 27 ni kan. Dia homesick sikit. Jadi rumah ni besar, abang takut nanti dia orang dah pergi. Dia orang pergi Wan Utama lah, pergi rumah Kak Arisa, aku seorang kat rumah tu. Dengar bunyi apa-apa kan dah mengelabah. Rumah sekarang ni kalau ada bunyi boleh dengar lagi. Kan? Okey, apa pun harga 2.19 million. Sebenarnya masa tengok rumah ni, saya pun suka rumah ni, cuma saya terfikir bila saya takut saya tinggal seorang dekat rumah tu. Yang tu je yang saya takut. Tapi memang dah standby dah. Banyak dah tahun, insyaAllah tahun depan. Sebab sekarang tak boleh pindah lagi. Sebab apa ni, anak saya ambil SPM dekat sekolah sekarang kan. Takkan nak pindah-pindah, betul tak? Dah alang-alang dah nak habis kan. Jadi tunggulah tahun depan pindah, insyaAllah. Nak tak rumah macam ni? Dekat tepi tu ada tanah, boleh buat swimming pool. That's why kita kena build kita punya dreams. Bila lepas kita bina kita punya mimpi, kan, kita punya impian, nanti dia akan datang jadi reality. Tapi satu, kena positif. Aku tahu aku pasti dapat. Bila awak cakap awak pasti dapat, kan, seluruh tentera dalam badan awak ni, dalam badan awak ada tentera, okey. Dia akan kerahkan dia punya anggota dia untuk bergerak. Okey? Alright. Okey, ni dia. Macam mana awak nak dapat yang abang dah dapat tadi? Semua yang abang dapat ni tadi kan? Yang kita orang dapat ni, awak boleh dapat melalui Lifestyle Reward Program. Dulu kempen melancong Elkan punya nak pergi melancong, kita tak ada pilihan. Kalau Elkan kata nak pergi Istanbul lah, kau kena pergilah Istanbul. Tapi dengan Lifestyle Reward Program, kita boleh set sendiri kita nak buat gimana. Okey, dengar khabar grup Victor nak bawa pergi Milan lah, nak bawa pergi mana lagi? Venice. Macam mana? Kita pun nak pergi Venice juga. Saya dengan grup Kak Alisa pun nak pergi Venice. Nanti kita berjumpa dekat sana. Okey, dengan Lifestyle Reward Program. Awak nak tahu Lifestyle Reward Program, tadi Victor dah cakap, Kak Alisa pun dah cakap kan. Abang tak boleh nak cerita detail sebab masa abang dah terlalu pendek. Okey?
awak boleh berjumpa dengan mentor awak, orang yang bawa awak. Abang percaya dia akan cerita dengan lebih detail. Okey? Apakah lifestyle reward program? Ni dia. Boleh ambil gambar, awak baca sendiri depan ni. Dah ada buku kan? Baca sendiri. Yang paling penting, ini awak boleh baca sendiri. Yang paling penting abang nak terangkan dekat sini. First kali, awak kena ambil ada 3 tempat, 3 cara. Sama ada ambil AMP ataupun auto shift ataupun ambil EK Smart dengan minimum 30 BV. Itu nombor 1 kelayakan yang pertama. Kelayakan yang kedua, pastikan ada 3 orang di sebelah kanan dan 3 orang di sebelah kiri. Faham tak? Tak faham tak apa, awak tak payah faham sekarang. Awak nanti orang yang bawa awak akan fahamkan. Sekarang ni awak ambil tahu je dulu. Okey? Dan ini package dia. Saya percaya dalam tu ada, dalam buku tu ada. Ni package dia. Tengok betul-betul. Okey, pilih produk yang betul untuk awak nak mulakan awak punya bisnes. Dan macam mana nak dapatkan poin dia? Ni dia. Ada tak dalam buku tu? Tak payah cerita dah. Okey. Lepas tu tak korang dah lapar kan? Ni dia, 3 kiri 3 kanan lah. Senang tak? Senang je. Cari dekat mana? Facebook? Instagram? Kan? Okey. Ni dia ada 3 langkah. 1, 6, 3, 6. Ni Victor semua 6 je bro, 6 je dia kata. Okey. Macam mana awak nak buat? Langkah pertama, awak kena join dulu. Kalau awak tak join, awak tak boleh panggil orang join awak. Okey, awak kena join dulu. Kan? Lepas tu langkah kedua, dapatkan 6 orang. Lepas tu langkah ketiga, 3 orang. Lama kelamaan awak punya tim akan terbina. Macam ni yang bawa macam sekarang ni. Dulu awak mana ada kat sini? Betul tak? Abang dengan Abang Nazri je. Aku cakap Nazri seorang dekat depan ni. Kau faham tak Nazri? Faham dia kata. Habis abang cakap topik kedua dipersilakan. Nazri abang pula dengar. Tapi hari ni nampak korang semua ada dekat sini. Okey. Dapat 6 orang, awak dapat 3,250. Dapat lepas tu 6 orang tu lahirkan 6 orang lagi, 36 kan? Dapat 19,000. Akhirnya awak boleh dapat income macam saya, macam Kak Arisa, macam Victor. Yang paling bestnya, awak bukan dapat sebulan tau. Income ni dapat 2 minggu sekali. Itu yang best. Saya dapat 2 minggu sekali income kan. Seminggu 2 minggu yang pertama tu gaji income 2 minggu pertama bayar rumah, bayar kereta, bayar ni. 2 minggu yang kedua lagi share 50-50. Kak Rodi 50%, saya 50%. Best tak macam tu? Tak adalah pening kepala. Dan 3 langkah. Ni tindakan. Tadi macam mana kita nak buat. Sekarang ni tindakan kita 2 hari. Selepas awak join, dalam masa 2 hari, pastikan awak dah dapat 2 orang dulu. Dan awak akan jadi builder. Bila awak dalam masa 2 hari awak dapat 2 orang, awak dapat 2 hari 2 orang. Ada orang 1 hari dia buat 6 orang. Itu orang gila. Ada orang 1 hari dia buat seorang. Besok dia buat seorang lagi. Dan dapat 2 orang. Yang penting satu je, abang nak tanya, nak ke tak? Nak ke tak? Kalau awak nak, garanti awak boleh dapat. Faham tak? Lepas tu, dalam masa 7 hari, awak boleh dapat 6 orang, awak jadi pro builder. Okey? Dalam masa 60 hari, awak boleh lahirkan ramai pro builder dalam awak punya network. Dan masa tu, awak punya team dah pun terbina. Masa tu, awak kena banyak kerja lagi lah. Macam mana nak handle, macam mana nak bagi dia meletup, nak bagi dia dapat income besar kan. Itu kena belajar lagi. Okey, ni dia yang qualify. Ni tadi yang naik pentas tadi. Dalam gambar dalam ni kita abang nak masukkan satu, penat abang nak tapik dekat pakai laptop tu. Jadi aku suruh Nazri hantar macam ni je, senang. Okey? Dan yang paling penting, buka handphone sekarang, tolong save tarikh ni 11 hingga 13 hari bulan Disember kita akan ada LRP Summit. Ni akan buat dekat hotel. Hotel masih tengah cari. Ambil gambar.
Semua ini 3 hari 2 malam 3 hari 2 malam. Ada 2 jenis hotel, ada 2 jenis tiket, yang tanpa hotel dengan yang menginap di hotel. Okey, beza dia RM100. Okey. Dan kalau early bird ni dia RM299. Original harga dia RM399. Hari ni kalau ada yang dah berfikir nak pergi, kan boleh duit, boleh bagi sikit-sikit, mula bagi dah sikit-sikit dekat mentor awak. Okey, dah buat facial 100 kan, 50 bagi dekat mentor, suruh dia orang simpankan. Sebab kalau kita simpan sendiri memang terpakai lah jawabnya. Faham tak? Jadi tak rasa berat. Okey, ingat 11 hari bulan hingga 13 Disember LRP Summit. Lepas tu 28 hari bulan 12 hari jadi saya dengan Nazri. Saya dengan Nazri hari jadi pun share. Memang mak kita dah plan. Okey, jadi belajar. Bila awak belajar, awak tahu dan menguasai. Tahu dan menguasai adalah 2 perkara yang berbeza. Tahu tapi tak menguasai tak sama. Faham? Faham Okey. 3 langkah. Ada lagi langkahnya. 1, asal tak bertukar ni. Cara membuat jemputan. Macam mana kita nak buat jemputan? Jemputan apa? Jemputan nak datang kita punya preview ke. Macam hari Rabu ni kita ada CM Secret punya launching. Betul tak? Kita boleh invite kita punya prospek pergi ke sana. Okey? Macam mana cara nak dapatkan dia? Dapatkan dekat media sosial melalui online. Saya tak suka ni sebenarnya. Kita memang boleh buat kerja online 80%, offline 20%. Tapi dia punya keberkesanan dia kurang. Saya dah suruh dia orang betulkan tadi. Sebenarnya kita cara buat kerja, kita kena buat online 50%, offline 50%. Okey, sebab dia lebih efektif. Saya tahu masa PKP dulu, ramai antara kita buat Zoom meeting dengan kita punya prospek ke dengan kita punya downline, betul tak? Korang sendiri tahu keberkesanan dia melalui Zoom dengan berdepan-depan. Betul tak? Okey, jadi kita kena buat online 50%, offline 50%. Buat prospecting semua sama macam tu. Okey, yang orang baru yang tak faham nanti refer ke orang yang bawa awak. Dan buat 3S. 3S ni offline lah. 3S ni awak kena pergi jumpa dia. Okey? Selling, sponsoring dengan service. Dan kena pandai pinjam kuasa, borrow power. Okey, kena pandai borrow power. Borrow power, kita boleh borrow power HQ. Kat bawah sana kita boleh. Sebab kita tak ada office. Kita boleh pakai office kat bawah tu, nama dia borrow power. Kan? Ataupun kita bawa dia datang ke aktiviti, ataupun kita bawa jumpa kita punya mentor. Mentor kita pasti lebih berpengalaman daripada kita, betul tak? Bawa kita punya mentor untuk kita convince prospek ni, untuk kita mempengaruhi dia untuk buat bisnes ni. Okey? Nampak tak? Yang ni kena awak ada kan dalam tu kan? Awak kena ikut betul-betul. Masa buat prospecting, ikut betul-betul ni. Latar belakang keluarga dia, pekerjaan dia, minat dia, hobi dia dengan keadaan kewangan dia. Bila buat prospecting, ini awak kena tahu FORM. Sebab kalau tak buat FORM, awak main hantam saja. Bila hantam saja, tak touch, tak sampai hati ke hati dia kan. Jadi mencari kemajuan, setiap inci kemajuan mendekat anda dengan impian kita. Okey, dah nak habis dah. Kau baca lah? Boleh baca tak? Baca sendiri, abang nak minum sekejap. Dia kata apa? Mengetahui tapi tidak melakukan itu adalah angan-angan, khayalan. Tidak mengetahui tapi melakukan, anda mungkin akan sesat. So, jika anda mempunyai pengetahuan dan tindakan yang pantas, anda menjadi usahawan yang berjaya. Jadi sekiranya anda sudah berjaya, itu adalah hasil daripada tindakan kita sendiri. Mentor yang guide awak semua tu kan, mentor hanya tolong sikit je, selebihnya awak yang buat sendiri. Faham tak?
Jadi akhir kata, demi mencapai kejayaan kita perlu memaksa. Kita kena paksa jadi seorang yang kuat. Kita kena paksa menjadi seorang yang berani. Dan kita kena paksa diri kita untuk sanggup menghadapi cabaran. Dan paling akhir sekali, jangan jadi tikus. Kalau nak berjaya, jangan jadi tikus. Semua dah letih. Kalau nak berjaya, kalau nak berjaya, kalau nak berjaya, sekian saja daripada saya. Jumpa anda di puncak kejayaan. Terima kasih.